Kami terdiri daripada 9 ahli kumpulan. Yang pertama Syazani Fahmi bin Sejali, yang kedua Jessica Magdalena anak Joanang, yang ketiga Hemira Jemba anak Robert, keempat Muhammad Hazri Fidaus bin Ismandi, yang kelima Nurjahan Faratul Sabrina binti Kamaruddin, yang keenam Zuliknizari Zahrin bin Muhammad Yaakob, yang ketujuh Liang anak Sebastian, yang ke-8 saya sendiri Nur Syazwani binti Zakaria, dan yang terakhir Ellen Herrick Lucas. Pembinaan Kesepadu,an Nasional sekaligus Peradaban Majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology ICT, terjemah dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Perkataan internet berasal daripada gabungan perkataan inter dan network, iaitu internet atau antara rangkaian. Internet juga boleh ditakdirkan sebagai antara rangkaian-rangkaian komputer. Penciptaan peralatan komunikasi canggih seperti internet pada zaman ini menjadikan satu era yang baru dalam perkembangan penyebaran maklumat. ICT merupakan sebarang teknologi yang digunakan dalam pemprosesan, pengurusan, pemindahan, penyimpanan dan penyebaran maklumat melalui media elektronik. Ia juga menjadi platform dalam menguruskan kehidupan seharian serta kerja, komunikasi dan sebagainya. Maka ICT salah satu kemahiran yang amat penting seiring dengan kemajuan zaman serta sejaknya penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Seterusnya, kita beralih pula kepada evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi dan pengglobalan teknologi ini banyak memberi impak yang sangat besar terhadap pelbagai aspek. Untuk aspek yang pertama ialah perkembangan dalam bidang pertanian dan makanan. Perkembangan teknologi dalam bidang pertanian yang jelas dapat dilihat dengan mata kita sendiri ialah penggunaan jentera dalam sistem pertanian padi. Jika kita lihat pada sejarah awal dalam kegiatan penanaman padi di Malaysia pada zaman dahulu, di mana ia dilakukan secara tradisional. Contohnya, tenaga manusia diperlukan untuk mengasingkan padi daripada jerami, menuai padi ataupun penggunaan lembu untuk membajak tanah. Alatan tradisional seperti tenggala, ketam padi, kambing turut digunakan ketika kegiatan menanam padi pada suatu ketika dahulu. Namun pada masa kini telah wujudnya penggunaan teknologi dalam bidang pertanian di mana penggunaan jentera telah pun dapat memudahkan pertanian padi ini dilakukan berbanding cara penanaman padi secara tradisional dahulu. Hal ini kerana wujudnya penggunaan jentera dapat memudahkan penanaman dan pengutipan hasil padi dapat dilakukan dalam masa yang singkat berbanding cara penanaman padi tradisional. Secara tidak langsung, produktiviti dalam penghasilan beras juga dapat ditingkatkan. Seterusnya, evolusi dan pengglobalan teknologi juga memberi impak yang sangat besar terhadap pembinaan. Jika kita lihat pada zaman dahulu, untuk sistem pembinaan, kebanyakan masa ia tertumpu terhadap tenaga manusia sahaja, di mana tenaga manusia diperlukan untuk mengangkat batu-batu yang besar dan juga lain-lain. Namun, sekarang telah wujudnya jentera-jentera besar di mana dapat mengurangkan beban manusia dan kerja pembinaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Contohnya, wujudnya jentera besar seperti crane tower, cement lorry, trailer dan lain-lain lagi, di mana bahan-bahan pembinaan yang sangat besar dapat diangkat dan juga dilakukan serta dibawa ke tempat pusat pembinaan dengan lebih cepat dan juga selamat. Seterusnya, evolusi dan pengembangan teknologi ini juga memberi impak terhadap sistem pengangkutan di seluruh dunia. Perubahan teknologi dari segi sistem pengangkutan di seluruh dunia berubah secara perlahan-lahan dan berperingkat. Antara perubahan dalam sistem pengangkutan ialah pada mulanya gabungan haiwan dan roda ataupun melalui haiwan tunggangan. Namun, jika kita lihat pada masa kini,
telah wujudnya teknologi enjin untuk setiap jenis kenderaan di mana haiwan tidak lagi diperlukan untuk menggerakkan dan membawa kita ke destinasi yang kita ingin tujui. Sebagai contoh, kereta kita sendiri di mana digerakkan oleh enjin tersebut memudahkan kita untuk pergi ke mana-mana destinasi yang kita mahu seperti tempat kerja, membeli barang keperluan di pasar raya maupun pergi ke destinasi yang lebih jauh di rumah kita. Selain itu, wujudnya sistem pengangkutan yang lebih besar seperti kapal terbang dan juga kereta api dapat menjadikan perjalanan yang jauh lebih selesa, selamat dan lebih cepat untuk ditujui. Situasi seperti ini sangatlah menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan juga senang. Kita beralih pula kepada seterusnya. Seterusnya, evolusi dan pengembangan teknologi juga memberi impak yang sangat besar terhadap teknologi maklumat. Jika kita lihat pada awal masa ketika dahulu, di mana tiada kewujudan internet dan juga sebagainya, kebanyakan masa dahulu maklumat selalu seringkali disebarkan dan diwawarkan hanyalah melalui bahan bertulis sahaja seperti buku, surat khabar dan juga email. Namun pada masa kini di mana telah wujudnya kewujudan internet dan juga internet yang sangat laju, semuanya dapat diakses hanya melalui internet. Sebagai contoh, saya seorang pelajar dapat mengakses pelbagai jenis sumber di internet seperti e-book, jurnal, artikel, di mana saya tidak perlu lagi untuk pergi ke library ataupun pergi ke mana-mana pusat ilmu untuk mengakses sumber tersebut. Jadi terbuktilah bahawa kewujudan internet ini sangatlah memudahkan hidup seharian kita sebagai manusia, di mana kerana semuanya terletak di hujung jari sahaja. Kita beralih pula kepada aspek yang seterusnya, iaitu teknologi, maklumat dan media. Evolusi dan pengembangan teknologi juga telah meninggalkan impak yang sangat besar terhadap teknologi komunikasi dan media di seluruh dunia. Teknologi memegang peranan penting dalam proses perkembangan komunikasi dan media ini. Pada masa kini, sistem komunikasi telah pun menjadi satu keperluan penting dalam kehidupan seharian kita. Perkembangan teknologi komunikasi terus mengalami perubahan dari masa ke semasa. Jika kita lihat pada zaman prasejarah iaitu sekitar 3000 sebelum Masihi, bermulanya penciptaan teknologi komunikasi. Namun, pada ketika itu, teknologi komunikasi hanyalah berkembang dan terhad seperti penggunaan burung merpati, telegraf, surat munyat dan email. Jika kita lihat pada zaman kini, teknologi komunikasi ini telah pun mula berkembang pesat dan beralih kepada teknologi komunikasi yang lebih canggih seperti wujudnya telefon pintar. Kita sendiri tahu bahawa betapa senangnya kita untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan orang lain hanyalah melalui telefon pintar, di mana kita boleh telefon dan juga menghantar teks mesej kepada mereka melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan juga Twitter. Dan yang terakhir sekali ialah evolusi dan pengembangan teknologi juga meninggalkan impak yang sangat besar terhadap kecerdasan buatan ataupun dipanggil sebagai artificial intelligence. Artificial intelligence ini banyak digunakan dan di-apply di industri ataupun kilang, di mana penggunaan robot sudah dapat menggantikan kerja manusia. Hal ini telah dapat sekaligus meringankan beban manusia dan kerja-kerja prosesan tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan teratur jika kita bandingkan dengan masa dahulu di mana kebanyakannya bergantung dengan tenaga kerja manusia. Jadi, itulah impak evolusi dan pengembangan teknologi terhadap 6 aspek di mana dalam perkembangan bidang pertanian dan makanan, dalam pembinaan, dalam pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media dan juga kecerdasan buatan iaitu artificial intelligence ataupun internet benda, Internet of Things. Topik yang seterusnya ialah mengenai hubungan manusia dengan ICT. ICT merupakan salah satu teknologi digital yang sedang berkembang
yang kini digunakan secara meluas di seluruh dunia. Berbagai jenis ICT telah dicipta dan manusia sentiasa mencipta dan berinovasi untuk terus mencipta teknologi baharu. Soalan teknologi ini harus dilihat atas dasar hubungan antara manusia dan ICT itu sendiri, kerana dua entiti yang telah lama pasti mempunyai hubungan tertentu. Oleh itu, apakah hubungan manusia dengan ICT? Jika dikaitkan dengan ICT, pastinya akan ada kesan-kesan kepada manusia baik yang positif maupun negatif. Kesan positif ICT ialah ICT mampu menjadikan manusia untuk sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui kemajuan dalam bidang ICT, manusia tidak akan ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara. Maklumat yang disalurkan amat pantas dan hanya dengan memiliki sebuah alat peranti yang disambungkan dengan perkhidmatan internet, manusia boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia. Kesan negatif ICT pula ialah ICT dapat menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Semakin maju ICT, semakin meningkat jenayah cyber yang berlaku antara sesama manusia. Contoh-contoh jenayah cyber yang semakin menular pada masa kini ialah penipuan secara atas talian, berlakunya transaksi palsu, buli cyber, dan sebagainya. Subtopik seterusnya ialah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Etika dalam penggunaan ICT adalah sesuatu peraturan atau garis panduan ketika menggunakan ICT. Peraturan pertama dalam penggunaan ICT adalah ingat komunikasi sesama manusia. Pengguna mestilah ingat bahawa mereka berinteraksi dengan manusia melalui skrin komputer atau telefon pintar. Jadi, pengguna mestilah ingat untuk menjaga kata-kata supaya tidak menimbulkan salah faham atau menyinggung perasaan pengguna yang lain. Peraturan kedua, ingat piawaian kelakuan online. Semasa menggunakan media sosial, pengguna seharusnya mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Contohnya, jika hendak meninggalkan pendapat dalam bahagian komen di aplikasi YouTube, pengguna mestilah menggunakan bahasa yang sopan seperti yang telah ditetapkan. Peraturan ketiga ialah ketahui di mana keberadaan di dunia cyber. Adab internet berbeza daripada platform ke platform. Ada sesuatu perlakuan dapat diterima dalam satu kawasan, tetapi ia sangat kurang sopan dalam kawasan yang lain. Peraturan yang keempat ialah hormati masa orang lain. Pengguna haruslah memahami bahawa orang lain mempunyai urusan seharian yang berbeza. Jadi, pengguna mestilah bertanggungjawab supaya masa pihak lain tidak dibazirkan. Contohnya, semasa hendak membuat perbincangan berkumpulan dalam talian, setiap orang haruslah menempati masa yang telah dipersetujui semua. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk ICT sebagai tapak kesepaduan nasional. ICT tapak kesepaduan nasional bermaksud teknologi ICT yang dapat membantu manusia untuk berkembang dari semasa ke semasa. Antara faktor yang menyebabkan ICT sebagai tapak kesepaduan nasional adalah faktor pendidikan. Melalui ICT, penghantaran maklumat kepada pelajar sangat mudah. Di sini, para pengajar akan dapat berkongsi bahan pengajaran mereka. Faktor lain adalah faktor politik. Kalau kita lihat pada masa ini, ketulusan dan keterbukaan ICT menjadikannya sebagai medium untuk orang ramai menyuarakan pandangan. Hal ini menyebabkan budaya demokrasi di negara kita dapat dihasilkan. Bukan itu saja, jika kita lihat dari sudut faktor agama, melalui ICT juga, kita dapat menyalurkan serta mempelajari agama kita dan agama lain. Hal ini akan menyebabkan masyarakat saling menghormati antara satu sama lain. Justru ICT menjadi tapak kesepaduan nasional kerana beberapa faktor seperti pendidikan, politik dan juga agama. Hello, nama saya Alan Harry Lucas. Jadi sekarang saya akan membincangkan isu semasa ICT. Dalam ICT kita mempunyai satu isu iaitu bully cyber. Bully cyber adalah satu tindakan mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang negatif. Penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej mangsa.
So, jadi antara kesan daripada bully cyber ini adalah daripada segi fizikal kepada diri kita, iaitu seperti sakit perut dan muntah. Daripada segi emosi, kita akan mengalami kemurungan, di mana kemurungan ini akan membawa kepada kes bunuh diri. Jadi cara untuk mengatasi bully cyber ini adalah mangsa bully cyber harus menyimpan semua bukti seperti messages, audio, video atau gambar yang disebarkan oleh pembuli. Mangsa juga boleh melaporkan kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa akan mengambil tindakan di bawah undang-undang. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.